Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita di kuliah online pada malam ini dan juga musim kuarantin ini. Jadi kita sabar-sabarlah stay at home, beronzulah di rumah sementara menunggu tak tahu bila yang Allah akan angkatkan musibah ni. Jadi oleh kerana kita berada di dalam musim wabak ni, so marilah kita sama-sama bermuhasabah, sambil-sambil itu kita belajar. Mungkin dengan sebab kita mengaji ni kan, kita mengaji dulu kita tak reti, lepas kita mengaji mungkin dengan sebab asbab Allah yang kita mengaji ni, Allah akan angkatkan secepat mungkin wabak ni, insya-Allah. Jadi malam ni saya sambung lagi sedikit tentang mazhab dan selepas tu kita akan pergi kepada taharah seperti biasa. Jadi semalam panjang kita dah bincang tentang kepentingan dan keperluan kenapa kita perlu bermazhab. So malam ni sikit je lagi. Jadi pengertian mazhab tu sendiri pada hakikatnya adalah hasil penelitian yang mendalam yang kita lihat yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Imam mujtahid ni bukan secalang-calang darajat ni nah. Mereka ni orang yang hafiz Al-Quran, hafiz hadis, hafiz semua jenis ilmu ada dalam ingatan mereka itu. Kebetulan mereka ni juga adalah yang berada di zaman tiga zaman yang terbaik, zaman Rasulullah, zaman para sahabat dan juga zaman mereka ni imam tabi'in ni. So jadi inilah mereka untuk mengetahui kehendak sebenar dan batasan syarak yang terdapat dalam Quran dan hadis. Kita tak faham sebenarnya. Kita tak faham. Yang faham mereka dekat. Mereka mengaji dengan sahabat Rasulullah yang dapat terus daripada Nabi. Jadi ringkasnya mazhab ni adalah memilih kefahaman terbaik. Kita nak pilih fahaman yang mana satu. So this is the best yang selari dengan tuntutan Quran dan hadis. Selain memelihara diri umat Islam agar tidak terkeluar daripada lingkungan syarak. Jadi nak faham Quran tu, bayangkan Quran tu kita baca begitu pun tak faham. Tapi bagaimana ulama ni, imam-imam mazhab ni dia boleh rungkai kat mana dia orang dapat ilmu ni. Ini tentang keperluan tu. Dan mazhab yang empat ni kalau kita lihat, mereka ni hidup sangat dekat dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita mengatakan kita mengikut Quran dan hadis, makanya contoh teladan kita ialah Rasulullah dan para sahabat. Jadi selepas mereka sudah semestinya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jelas ada 4 orang sahabat mazhab ini yang berguru dengan guru-guru yang berguru pada sahabat Rasulullah. Dekat sangat mereka ni. Jadi mereka ni mendapat ilmu yang jelasnya sanadnya dan sampai kepada Nabi dan para sahabat. Mereka hidup dalam lingkungan 300 tahun yang disebut Rasulullah kurun yang terbaik. Ataupun kita panggil zaman salafus soleh. So, jadi mereka pastilah memiliki ilmu yang masih segar dan tidak bercampur aduk. Kalau nak banding dengan kita hari ni 1400 tahun tu. Dia jauh sangat. Itu pun ada zaman sekarang ni orang mengaku tak nak ikut 4 mazhab ni ikut Rasulullah. Yalah, ni ikut Rasulullah, ni ikut siapa? Yang asal ilmu sampai melalui dia orang ni. Mazhab ni pun sampai kat kita. Ikutlah mana laluan pun akan sampai juga kepada yang mazhab 4 ni. Yang dalam bahagian yang masyhur dengan mazhab fiqh ni. So jadi janganlah kita ikut orang yang tidak bermazhab. Jadi kemudian tujuan apa mazhab ni? Supaya kita tidak berada dalam golongan orang-orang yang zindik. Maknanya dengan mengikuti mazhab akan melepaskan kita tu daripada berada di dalam aliran-aliran yang sesat tu. Sebab kita tak tahu benda ni. Yang faham ni orang ni. Mazhab ni seperti kita kena ikut. Dan hari ni pula kita tak peduli mazhab dah. Ikut je apa kita pun tak tahu. Ini yang paling penting sekarang ni. Okey, baik. Baik, jadi yang ini yang kita lihat semalam, yang kita belajar semalam, yang saya pisah-pisahkan
Kita lihat bagaimana rukun agama tu terkandung di dalam 3 bahagian, iaitu iman, Islam, ihsan. Ni susunan secara ringkas lah yang ni. Kita ni nak ambil dalam-dalam sangat, kita pun baru mengaji. So tak usah pergi jauh-jauh sangat. Kita ambil yang paling asas kali, simple, mudah kita ingat. So kita nampak dalam carta ni, kita nampak tentang iman duduk di mana. Yang kita nak mengaji bawah mazhab mana. Mazhab al-Asy'ariyah umpamanya kita. So kita ikutlah makrifah kita kena Tuhan. Sebab tu dalam kitab tauhid ni antara ilmu yang mulia, kata ulama kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu kena kenal Allah Taala dulu. So ni ikut mazhab mana? So kita ikut mazhab Asy'ariyah ni yang jelas dah. Kemudian yang baru-baru kita tak tahu. Yang baru-baru ni banyak sangat yang baru, tak ikut mazhab, tak payah. Dia orang cipta mazhab sendiri. Yang tu tak usah pedulilah. Kita tak boleh ikut sangat. Tak boleh, kena ikut yang mana yang dah jelas ni. Kemudian dalam masalah fiqahnya, untuk pengajian Islamnya kita ikut mazhab imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Yang tu jelas lah. Lain lah kalau yang dah mengaji tinggi tu tak apalah. Tak dengar kuliah ni pun tak apa. Kalau yang mengaji tinggi ni, cuma ini untuk grup kita yang mana yang baru nak merangkak. Baru yang ada asas mengaji. So kita kuliah ni tujuan ni untuk nak didik yang bawah. Kalau kebetulan ada yang alim-alim yang itu, jadi ikut je lah. Kalau tidak pun dia jadi masalah juga besok nanti. Sekadar kita nak berbetulkan masalah yang kawan-kawan kita yang kat bawah ni yang tak pernah tengok ataupun tak nak mengaji benda-benda macam ni. Kemudian yang tentang ihsannya, tasawufnya kita dah sebut semalam, iaitu rukun dia pun 2. Mungkin orang tak nak dengar lagi, ada rukun pula ihsan ni, puji dan keji. Jadi mazhab kita ikutnya, pilihlah Junaid al-Baghdadi, mazhab al-Qushari, al-Ghazali, Abdul Qadir Jilani. Jadi dekat sini ni secara keseluruhan. So insya-Allah harap-harap mazhab ni jelas kenapa kita nak follow mazhab. So nanti lepas ni kita akan ada lagi sesi kuliah-kuliah ringkas tentang taharah tu mengikut mazhab mana? Mazhab fiqh, mazhab Asy-Syafi'i. Kita akan ikut mazhab imam kita Syafi'i. So jadi apa yang kita bincangkan dalam tajuk-tajuk dalam kuliah ni berdasar kepada mazhab yang 3 ni. Kalau masalah tauhid kita akan pergi kepada Asy'ariyah. Kalau kita kepada tasawuf kita tengok mungkin Junaid, mungkin Al-Ghazali, mungkin Abdul Qadir Jilani, macam tu kita akan tengok. Tu saya akan sebut-sebut daripada mana ni semudah kita nak faham. Baik, Allah alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.